Salam sejahtera, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. GTA pertimbang kerjasama dengan PN hadapi PRU 15, kata Tun Dr. Mahathir. Putrajaya, Gerakan Tanah Air GTA sedang menilai kemungkinan mempertimbang kerjasama dengan Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 ini, kata Tun Dr. Mahathir. Pengurusi penaja GTA Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pihaknya bersedia bekerjasama dengan PN yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin Yassin jika gabungan itu sependapat dengan GTA serta tidak terbabit dengan perkara yang bertentangan dengan dasar dan prinsipnya. Itu kita nak timbang, tengoklah kalau mereka sependapat dengan kita, tidak terbabit dengan benda-benda yang bertentangan dengan dasar dan prinsip kita. Kita mungkin ada kerjasama dengan mereka, katanya pada sidang media di Yayasan Kepimpinan Perdana di sini hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai kenyataan Muhyiddin bahawa pihaknya akan meneliti keputusan berhubung kerjasama dengan GTA dan PRU dalam PRU 15 kelak. Minggu lalu, Dr. Mahathir dilaporkan berkata, GTA bersedia bekerjasama dengan mana-mana parti politik yang sebulu dengannya, iaitu parti yang menentang UMNO. Beliau juga dilaporkan berkata, GTA bersedia mempertimbangkan kerjasama dengan bekas partinya, Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang dipimpin Muhyiddin. Kita harus fikirkan pengkhianat mana yang lebih besar, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. 4 tokoh Perlis bakal wakili bersatu dalam PRU 15. Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu, Perlis memberi bayangan akan mengetengahkan semula nama besar parti itu yang pernah mewarnai dunia politik tanah air suatu ketika dahulu untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15. Nama seperti bekas ahli Parlimen Kangar yang pernah menjawat jawatan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri antara 2006 dan 2008 dan kini menjadi ahli Majlis Pemimpin Tertinggi bersatu, Tan Sri Muhammad Radzi Sheikh Ahmad dan bekas Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar yang pernah menjadi ahli Parlimen Padang Besar, Tan Sri Azmi Khalid adalah yang dijangka membuat kemunculan bersatu dalam arena politik sekiranya pimpinan Bersatu Pusat menghendaki semula kemunculan mereka. Pengurusi Bersatu Negeri Perlis Abu Bakar Hamzah berkata penyertaan semula mereka dalam PRU akan datang bagaimanapun akan dilihat kepada keperluan parti itu dalam usaha untuk menangani kerusi yang dipertandingkan di negeri itu kelak. Walaupun mereka ini dianggap sebagai veteran, tetapi mereka mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam politik dan dahulunya mereka ini adalah UMNO namun sekarang berada dalam Bersatu dan dalam hal ini tidak mustahil berkemungkinan Tan Sri Muhammad Radzi kembali semula ke Parlimen Kangar. Kita dah pernah bersua kerana Tan Sri Muhammad Radzi juga seorang yang mengaturkan perlembagaan bersatu selain menjadi 4 bersatu dan kita pernah menyuarakan hasrat kita untuk membawanya kembali ke gelanggang pilihan raya, tetapi orang lama ini dia punya sentimental dan santainya masih tetap ada lagi untuk berada di belakang tabir politik. Namun jika Bersatu Pusat mencadangkan beliau untuk bertanding semula, apakan daya mereka harus kembali ke gelanggang pilihan raya kerana nama besar ini perlu membantu untuk memenangkan kita punya calon dan parti, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis pelancaran sayap Bersekutu Bersatu peringkat negeri Perlis di perakarangan sebuah hotel di Kuala Perlis di sini semalam. Abu Bakar berkata selain nama 2 tokoh politik itu, bekas ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syed Razlan Putra Jamalul Lail dan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Sena pada 2008 hingga 2018 Abdul Jamil Saad juga berkemungkinan akan membuat kemunculan semula. Kadang-kadang bekas ahli Parlimen adun ini sudah kita berehat dan bergantung kepada keadaan. Dan seperti yang saya katakan, jika kita ingin kerusi Parlimen di Perlis ini dapat dimenangi oleh Bersatu, kita mungkin akan letak calon veteran di kerusi berkenaan.
Saya lihat mereka, terutama Tan Sri Muhammad Razzi, Tan Sri Azmi dan Datuk Seri Syed Razlan sesuai bertanding di Parlimen kerana pengalaman mereka sebelum ini menjadi wakil di Parlimen berkenaan. Namun begitu, ia bergantung kepada keperluan parti ini untuk mengetengahkan semula mereka. Bila keperluan terdesak untuk kita menang, kita terpaksa memanggil semula mereka untuk bertanding pada PRU 15 nanti. Untuk rekod, Tan Sri Muhammad Razzi pernah menjadi ahli Parlimen Kangar 1982, 1986, 2004 dan 2008, manakala Tan Sri Azmi pula memenangi kerusi Parlimen Padang Besar pada 1995, 1999, 2004 dan 2008, dan Syed Razlan pula menjadi ahli Parlimen Arau pada 2004, kesemua memenangi kerusi berkenaan atas tiket Barisan Nasional ketika itu. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Hakim kes Zahid boleh membandingkan penghakiman Rosmah, kata Sri Ram. Berita sepenuhnya, pendakwa Edi Hok Gopal Sri Ram menyangga alasan Peguam Rosmah Mansor berhubung Hakim Mahkamah Tinggi yang membebaskan Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh menggunakan kes isteri bekas Perdana Menteri itu sebagai perbandingan. Sri Ram memberitahu FMT berkata, penghakiman dalam kes Rosmah menjadi autoriti berpengaruh walaupun rayuan bagi kes terbabit telah dibuat. Katanya, tidak menjadi kesalahan bagi Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Yazid Mustafa bergantung kepada penghakiman Rosmah sebagai perbandingan. Penghakiman pendakwa raya vs Rosmah Mansor boleh digunakan sebagai duluan. Rayuan yang sedang berjalan tidak menghalang penghakiman menjadi muktamad sehingga pembalikannya. Sebarang kerja standard berhubung subjek itu akan mengesahkan peraturan asas ini, katanya kepada FMT menerusi mesej teks. Awal pagi hari ini, seorang peguam Rosmah, Akebiden Abdul Qadir berkata, Yazid yang membebaskan Presiden UMNO terkhilaf menggunakan kes anak guamannya untuk membezakan fakta. Akebiden berkata merujuk fakta dalam kes rasuah projek solar Rosmah adalah tidak matang kerana rayuan sedang berjalan di Mahkamah Rayuan. September 1, Hakim lain Zaini Mazlan mendapati Rosmah bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 960 juta ringgit Malaysia. Dalam membebaskan Zahid tanpa perlu membela diri, pada Jumaat Yazid berkata beliau tidak dapat membayangkan Zahid 2.5 juta setiap satu, manakala penghantaran kedua 1.5 juta dibuat dalam 2 beg. Zahid 69 didakwa dengan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta duit Singapura sama dengan 42 juta duit Malaysia dari Ultra Kirana Sendirian Berhad antara 2014 dan 2018 ketika menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau juga dituduh dengan 7 pertuduhan mendapatkan bagi dirinya sejumlah 1.15 juta Singapura dan 3 juta duit ringgit Malaysia, 15,000 Swiss francs dan 15,000 US dollar. Sama berkaitan tugasan rasminya. Semalam pendakwaan menfailkan rayuan terhadap kebebasan Zahid.